Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir Hazim bin Azman dari kelas DAD 2A. Okey, hari ini saya akan review berkenaan dengan kereta Pro 2 Gembara 1.3 DVVT. Okey, sebelum kita review dengan lebih lanjut berkenaan Pro 2 Gembara ni, kita cerita dulu berkenaan dengan asal usul Pro 2 Gembara ni. Okey, Pro 2 Gembara mula dikeluarkan pada tahun 1998 oleh Tun Dr. Mahathir dan production Gembara ni dihentikan 10 tahun kemudian disebabkan untuk memberi laluan kepada penggantinya iaitu Pro 2 Nautica. Pro 2 Gembara ni dibina berasaskan model Daihatsu Terios generasi pertama dan ia merupakan SUV pertama keluaran Malaysia. Okey, pada mula-mula Gembara dilancarkan, terdapat 3 varian iaitu EX, GX dan EZ. Dan pada tahun 2003 pihak Gembara mengeluarkan satu lagi varian iaitu Gembara 1.3 DVVT dan pada tahun 2004 satu lagi variasi baru iaitu Gembara 1.3 City Elegance EZ. Okay, hari ini saya tak nak menceritakan tentang variasi-variasi lain. Saya akan memfokuskan tentang variasi Gembara DVVT 1.3. Okey, Gembara DVVT 1.3 ni dilancarkan pada tahun 2003 dan Gembara DVVT ni merupakan pacuan 4 roda ASR yang dibekalkan dengan enjin K3WE yang berkapasiti 1.3 liter. Gembara ni mempunyai cc sebesar 1298 cc. Seperti mana dengan nama Gembara ni DVVT, enjin Gembara ni menggunakan sistem DVVT. Mesti korang tertanya-tanyakan apa itu sistem DVVT. Okey, DVVT ni singkatan daripada Dynamic Variable Valve Timing, di mana sistem ni membolehkan intake valve boleh diubah-ubah timingnya mengikut keadaan pemanduan. Jadi pembukaan valve ni lebih fleksibel, jadi hasilnya kereta ini akan jadi lebih smooth dan lebih jimat minyak. Okey, kereta ni juga menggunakan sistem DHC iaitu double overhead cam, di mana dia mempunyai dua camshaft, satu camshaft untuk kontrol udara masuk sahaja dan satu camshaft lagi untuk kontrol udara keluar sahaja. Ini akan membuatkan udara mudah untuk keluar masuk dalam kawasan pembakaran dan membuatkan kereta ini dapat mudah rev sampai ke RPM yang tinggi dan power pun akan banyak pada RPM yang tinggi. Ini akan memberi kepuasan kepada pemandu kereta Gembara ni pada high RPM. Selain daripada itu, enjin Pro 2 Gembara ini juga mempunyai 4 silinder, iaitu terdapat 4 pergerakan turun naik piston di dalam enjin dan ia mempunyai ball sepanjang 72 mm dan stroke sepanjang 79.7 mm dan enjin ini juga mempunyai sebanyak 16 batang valve, iaitu pada setiap satu silinder mempunyai 2 injak masuk dan 2 injak keluar. Jadi total pada setiap silinder mempunyai 4 batang valve. Jadi air management akan jadi lebih bagus pada enjin ni. Seterusnya kita bercerita pula pasal power kereta ni. Okey, enjin kereta Gembara ni dapat menghasilkan power sebanyak 86 horsepower pada 6000 rpm dan torque maksimalnya adalah sebanyak 120 Nm top pada 3200 rpm. Dan kereta ni mengambil masa sebanyak 12.1 second untuk mencapai 0 ke 100 km/h dan top speed kereta ni adalah selaju 145 km/h. Jadi ia agak lajulah untuk kategori SUV. Okey, kereta ni juga mempunyai berat seberat 1550 kg dan mempunyai jarak kelegaan bumi yang agak tinggi iaitu 19.5 cm. Jadi jarak kelegaan bumi yang tinggi ini membolehkan Pro 2 Gembara meredah banjir dan melalui laluan-laluan off-road yang sukar tanpa sebarang masalah.
Pro 2 Gembara ni menggunakan transmission manual 5 kelajuan dan bagi transmission auto mempunyai 4 kelajuan. Kereta Pro 2 Gembara ni juga menggunakan sistem pacuan 4 roda sepenuh masa, iaitu all-wheel drive, di mana enjin akan menghantar kuasa sebanyak 60% kepada roda belakang dan 40% kepada roda hadapan. Dan ia dibekalkan dengan sistem center differential lock untuk masuk ke mode 4-wheel drive. Sistem center differential lock ni adalah pemandu boleh aktifkan hanya menekan switch yang terletak di dalam kabin, di mana apabila butang differential lock ni diaktifkan, roda hadapan dan roda belakang akan bergerak dalam kelajuan yang sama, iaitu enjin akan menghantar kuasa sebanyak 50% kepada roda belakang dan 50% kepada roda hadapan, dan ini akan membuatkan kereta ini akan jadi lebih cengkam. Dan biasanya switch center differential lock ni diaktifkan ketika masuk ke laluan off-road dan untuk naik bukit yang tinggi. Okey, dari segi chassis pula, kereta ni menggunakan chassis monoview dan bukannya leather frame seperti kebanyakan 4x4 yang lain. Dan ia dapat memberi kestabilan yang cukup kepada kereta ni. Jadi pemandu pun akan dapat lebih enjoy ketika membawa kereta ni. Okey, kita lihat pula daripada pandangan sisi kereta Gembara ni. Okey, kereta Gembara ni didatangi dengan rim bersaiz 15 inci dan tayar yang bersaiz 205/70R15. Okey, kita lihat pula dari segi brake kereta Gembara ni. Kereta Gembara ni menggunakan disc brake pada roda hadapan dan drum brake pada roda belakang. Brake kereta ni menggunakan sistem hydraulik, di mana apabila pemandu menekan pedal brake, ia akan menghantar cecair yang bertekanan tinggi ke kaliper brake dan wheel cylinder untuk menghasilkan geseran untuk memperlahankan kenderaan. Okey, seterusnya kita cerita pula tentang suspension kereta ni. Okey, pada bahagian depan, kereta Gembara ni menggunakan suspension jenis McPherson strut, di mana McPherson strut ni adalah independent suspension. Maksudnya tayar di sebelah kanan boleh bergerak berasingan dengan tayar di sebelah kiri, dan dia tidak melibatkan banyak komponen tak seperti dengan suspension lain, dan ini dapat menjimatkan ruang pada bahagian depan kereta dan berat kereta ni pun dapat dikurangkan. Okey, pada bahagian belakang kereta ni pula dia menggunakan suspension jenis multi-link. Multi-link ni maknanya ada banyak link yang pegang tayar kereta Gembara ni, dan setiap link ni kita boleh adjust dia punya parameter-parameter yang kita nak. Jadi dia lebih bersifat fleksibel lah, dan dia punya handling memang selesa. Okey, tadi kita dah cerita dia punya suspension. Sekarang kita cerita pula dia punya sistem steering. Okey, kereta ni menggunakan steering jenis rack and pinion, di mana ia dibantu oleh sistem hidrolik yang terletak pada rack. Okey, apabila pemandu pusing steering, pan akan memberi tekanan kepada hidrolik ni, dan hidrolik akan memberi extra push kepada rack. Jadi rack akan menggerakkan tie rod dan tie rod akan menggerakkan steering arm, dan steering arm akan memungsikan tayar tersebut ke arah yang kita pusing tadi. Jadi hasilnya steering akan jadi lebih ringan apabila dipusing, dan pemandu tidak akan penat ketika membawa kereta ni, terutamanya ketika membawa dalam keadaan slow lah. Itu merupakan cara power steering pada Gembara berfungsi. Okey, seterusnya kita bercerita pula berkenaan dengan harga pasaran bagi kereta Pro 2 Gembara di WWT 1.3 ni. Okey, pada mula-mula dia dilancarkan, harga atas jalan bermula dengan RM45,898. Dan selepas 15 tahun dia dilancarkan, harga Pro 2 Gembara bagi di WWT 1.3 ni telah turun, iaitu sehingga harga ke 7 hingga ke 14 RM14,000 Malaysia, dan boleh dapat satu buah Pro 2 Gembara di WWT 1.3. Ini amat mampu milik lah bagi keadaan ekonomi sekarang ni. Okey, itu saja daripada saya berkenaan dengan review berkenaan kereta Pro 2 Gembara 1.3 di WWT. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih.